Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar? Macam mana pembelajaran awak minggu lepas di sekolah? Okey? Okey kan, video-video yang cikgu buat tu, so awak boleh rujuk dan awak boleh ulang semula untuk ulang kaji awak. Okey, so minggu ni kita sambung sedikit lagi untuk minggu ini punya pembelajaran. Sasul pula cikgu. Okey, kita tengok sikit kerja rumah yang cikgu bagi minggu lepas. Okey, keluarkan awak punya jawapan awak. Kita nak buat. Kita tengok soalan nombor 3. Ini latihan kediri 1.1b kan? Okey, latihan muka surat, latihan nombor 3. Okey, kita bincang Kalau cikgu tak bincangkan, awak tak tahu jawapan dia apa. Okey, kita semak sama-sama. So, kalau awak ada pen merah, boleh ambil pen merah dan semak sekali dengan cikgu Okey, tengok. Nombor 3. Diberi P sama dengan Diberi P sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Kalau tak ingat dah, tolong ulang balik semula video yang cikgu buat sebelum ni. Okey. Kalau ingat, okay, kita buat sama-sama. Okey, dia kata P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. So, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Maksudnya, dalam keadaan persamaan, dia akan jadi P sama dengan KQ kuasa 3. Okey, sekarang ni kita kena cari K ni apa. Kalau tiada nilai K, maksudnya awak punya persamaan ni tak lengkap. So, kena cari K. Nak cari K, mesti ada P, mesti ada Q. Mana nilai P dan Q? Dia dah bagi dah. Nilai P 32, nilai Q 4. Okey, masukkan P 32 sama dengan K Q 4. So, 4 kuasa 3. Ikut saja persamaan dia yang awak buat ni Okey, baca betul-betul Q kuasa 3. Okey, so nak cari K 4 kuasa 3 ni mesti pindah sini. Ini operasi darab sebab ada kurungan. So, darab pindah jadi bahagi. So, 32 bahagi 4 kuasa 3 sama dengan K. So, dapatlah K sama dengan 0.5. Okey, dah siap ke belum? Belum. Okey, jadikan. Sebab dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q. So, ungkapkan dia. Masukkan semula K tu dalam persamaan awak yang ni. So, jawapan dia P sama dengan 0.5 Q kuasa 3. Okey. Ini ungkapan dia. Okey, boleh? Untuk 3A. So, 3B. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. So, P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Punca kuasa 2 tak ada kuasa 3, tak ada 3 kat sini kuasa 2 saja. Okey, so maksudnya persamaan dia P sama dengan K punca kuasa Q. Sama juga, masukkan P, masukkan Q untuk mencari nilai K. So, P 32 sama dengan K punca kuasa 4. So, jadi cikgu sambung belah sini So, K 32 bahagi punca kuasa 4 sama dengan K. Sama juga kenapa bahagi? Sebab kita pindah sini jadi bahagi. Okey, so dapatlah nilai K sama dengan 16. Okey, so dah siap ke belum? Belum. Akhir sekali kena masukkan dalam persamaan. So, jadi P sama dengan 16 punca kuasa Q. Okey, boleh? Dapat? Boleh? Okey, kita tengok nombor 4 pula. Okey, nombor 4. Gaji RMX yang diperolehi seorang pekerja berubah secara langsung dengan jumlah masa bekerja T. So, maksudnya X berubah secara langsung dengan jumlah masa T. Dia beri bahawa seorang pekerja telah menerima gaji sebanyak RM112 selepas bekerja 14 jam. Okey, cerita ni dia kata gaji ada RM112 dalam 14 jam. Okey, so awak buat jadi persamaan. Dia kata kalau X RM112, T 14 jam. So, dia kata ungkapkan hubungan X dan T. Senang. So, jadikan persamaan X sama dengan KT
X112 sama dengan K14. Kenapa kita masukkan nilai X dengan T? So, kita nak cari nilai K. Okay, so K sama dengan 112 bahagi 14. So, dapatlah K sama dengan 8. Okay, dah siap ke belum? Belum. Akhir sekali mesti jadikan dalam bentuk persamaan iaitu X sama dengan 8T. Okay, settle. Okay? Boleh? Okay, good. Okay, tengok next. Okay? Okay, next. Okay, tengok. Nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Diberi Y sama dengan 1.8 apabila X sama dengan 0.6. Hitung nilai Y apabila X 5. Okay, ini awak kena selesaikan guna kaedah yang kotak cikgu ajar minggu lepas. Okay, kotak. Kenapa kena buat kotak? Sebab awak akan nampak lagi mudah. Kalau guna kotak nampak lagi jelas. Okay, tengok. Y berubah secara langsung dengan X. Bila Y berubah secara langsung dengan X, maksudnya persamaan dia akan jadi Y sama dengan KX. Okay. Dalam kotak, selesaikan. Terus tulis. Diberi X, diberi Y. Bila X 0.6. Oops, salah lah cikgu. Balik. Sorry. Jangan terbalik Cikgu salah pandang. Okay, Y dulu baru X. Sebab awak tengok sini diberi Y dulu baru X. Okay, so Y X. Y 1.8, X dia 0.6. Macam mana kalau diberi X tu 5, so dia nak tahu Y ni berapa. Okay, so masukkan dulu nilai ini untuk mencari K. Okay, untuk mencari K. Okay, masukkan Y 1.8 sama dengan K dalam kurungan 0.6. So ini pindah jadi bahagi, 1.8 bahagi 0.6 sama dengan K. So, dapat jawapan 3. So, 3 sama dengan K. Jadi, persamaan dia awak akan dapat Y sama dengan 3X. Bila dah dapat persamaan ni, awak masukkanlah apa-apa nilai Y ataupun apa-apa nilai X untuk mencari salah satu. Segala-gala nombor pun awak masuk, awak akan dapat jawapan. Okay, so untuk soalan ni ditanya apakah nilai Y apabila X tu 5. So, masukkan Y sama dengan 3, 5. So, Y sama dengan 15. Siap. Okay. Itu 5A. Okay, 5B. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. So, maksudnya okay, persamaan dia Y sama dengan KX kuasa 2. Okay, cikgu nak pesan sikit dalam buku awak jangan contoh-contoh macam cikgu buat ni tau. Ni comot ni. Ni comot ni. Ni cikgu tak suka tengok. Ni cikgu kenalah buat macam ni sebab cikgu tak cukup ruang. Awak dalam buku garis yang cantik, bagi ruang yang cantik. Okay. Okay, Y sama dengan KX kuasa 2. Guna table yang sama juga. Sebab dia tak ada berubah. Dia susun table yang sama. So, awak lukis table yang sama lagi sekali. Kalau tak lukis sekali lagi tak apa. Tapi nak lukis lagi bagus. Okay. Okay, dia tanya Y apa? Okay, so Y sama dengan masukkan. Alamak, silap. Masukkan saya siap. Y apa? Okay. Masukkan Y. Y 1.8 sama dengan K X 0.6 kuasa 2, jangan lupa. So, K sama dengan 1.8 bahagi 0.6 kuasa 2. So, dapat K sama dengan 1.8 bahagi 0.6 kuasa 2, dapat K sama dengan 5. Okay, dah siap belum? Belum. So, buatlah Y sama dengan 5X kuasa 2. Jadi, dia tanya apakah nilai Y apabila X 5? So, Y sama dengan 5 dalam kurungan 5 kuasa 2. So, dapatlah jawapan 50. Betul tak? 5B. 50 pula. 5 kuasa 2. 25 darab dengan 5. 125. Cikgu ingat darab dengan 2 pula. 125. Okay? Okay. Nombor 5. Okay, nombor 6. Okay, diberi S berubah secara langsung dengan T 1/3 jika S 1.2,
T tu 27, hitung nilai S apabila T 64. Okey, ni dia bagi, tadi yang nombor 5 dia bagi hubungan 2, dia bagi kotak 1 je. Ni sekarang ni dia bagi 1 saja hubungan, dia suruh buat nilai kotak dia berbeza. Okey, so sama juga buat S berubah secara langsung dengan T1 per 3. Jadi awak buat persamaan dia, S sama dengan K T1 per 3. Manalah apa dia salah ni. Sorry lah cikgu, banyak sangat buat salah hari ni. Okey, 1 per 3. So jadi dalam kotak dia kata ST S1.2 T27. Okey, yang kedua hitung nilai S. Dia nak tahu apa nilai S apabila T64. So sama juga guna nilai ni untuk mencari nilai K. Okey, so masukkan S 1.2 sama dengan K T27 kuasa 1 per 3. So jadi K sama dengan 1.2 27 1 per 3. 27 1 per 3 tu sama juga dengan apa? 27 punca kuasa 3. Okey, itu basic awak punya pengetahuan. Okay, so dapat 0.4. Okey, dapat nilai K, masukkan. Jadi nilai K dia punya persamaan S sama dengan 0.4 T1 per 3. Okey, so dia nak tahu apakah nilai S apabila T64. So masukkan saja 0.4 T dia 64 1 per 3. So dapat jawapan. Macam ni cikgu kira. Cikgu pun tak tengok jawapan lagi. Kita tengok jawapan kita betul tak? 1.6. Kita 1.6. Okey? Itu untuk A. Okey, untuk B, perlu tak awak lagi kira-kira benda ni untuk cari K? Tak perlu, sebab untuk B, dia kata dia tukar saja nilai S pula. Okey, so awak guna persamaan yang sama ni. So dia jadi S sama dengan 0.4 T1 per 3. Okey, awak kena buat kotak yang barulah. Kotak tadi ST. Okey, 1.227 dah settle. Ni dah settle So sekarang dia tanya apakah nilai T apabila S 0.28. So dia nak tahu apa nilai T. Okey, so masukkan je lah. S 0.28 sama dengan 0.4 T1 per 3. So ni pindah jadi bahagi 0.28 bahagi 0.4 sama dengan T1 per 3. T1 per 3 ni sama juga dengan punca kuasa T. So kita terus ubah kat sini. Punca kuasa T pula. Sorry. Punca kuasa 3. Okey, dia adalah punca kuasa 3. Lagi senang awak nak faham kan? Okey, 0.28 bahagi 0.4 dapat jawapan 0.7. 0.7 sama dengan punca kuasa 3. Nak hilangkan punca kuasa 3 kawannya adalah kuasa 3. So 0.7 kuasa 3 sama dengan T. Sampai ke bawah lah cikgu buat ni. 0.7 kuasa 3, so dapatlah T. Sini T sama dengan 0.343. Okey? Okey, boleh? Sekali lagi cikgu pesan, jangan comot macam cikgu buat. Tolong buat cantik-cantik. Dia kalau nak cantik, dia ni sama dengan ni sama sebaris. Sama dengan ni sebaris. Sepatutnya sama dengan ni sebaris. Cikgu dalam ni, cikgu guna pen ni susah sikit nak bagi sebaris. Ni pen ni. Dia payah sikit cikgu nak adjust kat table cikgu ni. Alright? Okey. Okay, tengok nombor 78. Last. Okay, nombor 7. Okay, bilangan patah perkataan di type A oleh Saiful berubah secara langsung dengan menaip T. Jika Saiful menaip, okay, tulis dulu Tulis dulu. A berubah secara langsung dengan T. Okay, jika Saiful menaip 200 patah perkataan dalam masa 6 minit, hitung masa yang digunakan olehnya untuk menaip 675 patah perkataan. Okay, so buat kotak.
Cikgu ajar awak buat kotak ni supaya mudah awak nampak. Okay, tolonglah buat kotak. Jangan awak tak nak buat kotak. Cikgu geram budak-budak sekarang ni, apa yang cikgu ajar bukan nak guna pun, bukan nak ikut. Dia sakit hati tu. Gempak pula muka cikgu. Dah, sambung. A 270. T 6 minit. Okay, so dia tanya, hitung masa yang digunakan oleh untuk menaik 675. Dia tanya, apa nilai dia? Okay, so sama juga, cari nilai K menggunakan ni. Okay, tak buat lagi Okay, A sama dengan KT. Okay, cari nilai K menggunakan maklumat yang diberi ni. Okay, so masukkan A 270 sama dengan K, T 6. 6, Allah, apalah masalahnya hari ni banyak sangat salah ni. 6 pindah sini jadi bahagi, 270 bahagi 6 sama dengan K. So dapat K sama dengan 270 bahagi 6. Jangan lupa guna kalkulator awak untuk kira, so dapat 45. Okay, so buat persamaan, A sama dengan 45T. Okay, so masukkan nilai A untuk cari T 675 sama dengan 45T. So 45 pindah jadi bahagi, 675 bahagi 45 sama dengan T. Dapatlah nilai T. 675 bahagi 45, 15. Okay, T 15. Okay, settle. Nombor 7. Okay, nombor 8. Sebuah objek jatuh dari ketinggian H berubah secara langsung dengan kuasa 2 masanya T. H berubah secara langsung. Marah. Betul lah. Banyak sangat salah hari ni. Datang kemarahan ni. Okay. Berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Kuasa 2. Okay. Settle. Okay, diberi bahawa objek itu jatuh dari ketinggian 5 meter dalam masa 2 saat. Ini pun boleh buat kotak. HT. H dia kata 5 dalam masa 2 saat. Okay, hitung masa yang diambil oleh oleh objek itu jatuh pada ketinggian 45. Okay, dia kata kalau ketinggian 45, berapa masa yang diambil untuk jatuh. Okay, sama. Buat persamaan. So, masukkan nilai H dengan T dalam ni untuk cari K. So, 5 sama dengan K kuasa 2 kuasa 2. Okay, awak kena tahu apa tujuan kita buat ni tau. Ingat tau. Tujuan ni banyak kali cikgu cakap dah. Tujuan dia untuk mencari nilai K. So, masukkan H dengan T. Berkali-kali cikgu cakap. So, ingat. Kalau awak ingat tujuan, awak ingat dah cara dia buat macam mana. Okay, so K sama dengan, ni pindah sini jadi bahagi. Kenapa pindah jadi bahagi? Membebel cikgu dah banyak kali cakap dah ni. Sebab ini operasi darab. Darab pindah kanan jadi bahagi. Nak cikgu bebel. Dapat jawapan 1.25. Okay, dah dapat K nak buat apa? Masukkan dalam persamaan. Jadi persamaan dia macam ni. Kan, nampak ni. Okay, so H sama dengan 1.25 T kuasa 2. Okay, so dia tanya apakah nilai T apabila H dia 45. Masukkan 45 sama dengan 1.25 T kuasa 2. Ni pindah jadi bahagi. So dapat T kuasa 2 sama dengan 45 bahagi 1.25. 36. Dah siap ke belum? Belum. Kuasa 2 pindah jadi apa? Tadi punca kuasa 3 pindah jadi kuasa 3. So maksudnya sekarang kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. Cikgu sambung bawah ni So T sama dengan punca kuasa 2 36. So T sama dengan 6. Siap. Okay? Okay. Next. Okay. So, settle jawapan untuk minggu lepas. Okay, so kita tengok yang minggu ni punya. Okay, minggu ni punya apa yang kita nak belajar.
Kita sambung lagi dua objektif, iaitu yang pertama, menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi ubahan tercantum dan menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okey, senang je. Kali ni dia macam pendek sikit sebab awak kena menyelesaikan masalah banyak sikit. Okey, next tengok. Apakah hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum? Okey, tengok. Bagi suatu ubahan tercantum, Y berubah secara langsung dengan X dan Z. X kuasa M dan Z kuasa N boleh ditulis sebagai tercantum. Maksudnya dari satu ke satu dia cantum, gabung. Okey, so dia jadi Y berubah secara langsung dengan X kuasa M, Z kuasa N. Okey, dan persamaan dia jadi Y sama dengan K, X kuasa M, Z kuasa N. Apa bezanya dengan sebelum ni kita belajar? Sebelum ni dia berhubung dengan Y dengan X je. Sekarang ni ada pula Z. Okey, ada orang ketiga di antaranya. Okey, so dia kata di mana dalam keadaan M dan Z boleh apa-apa sahaja nombor dan K ialah pemalar. Tapi ingat, K tidak boleh sama dengan kosong. Okey, K tak boleh sama dengan kosong. M dengan N pun sama. Kuasanya tak boleh sama dengan kosong. Okey, boleh? Dapat Apa beza dia? Sekali cikgu ulang. Y berubah secara langsung dengan X. Ni yang sebelum kita belajar, yang hari tu. Okey, so sekarang ni Y berubah secara langsung dengan X kuasa M, Z kuasa N. Dia berubah siap-siap kuasa. Sini patutnya ada kuasa juga kan? So ni dia berubah siap-siap. Okey, sama juga dia jadi K, X kuasa M, Z kuasa N. Cikgu tahu awak ni kalau nampak macam huruf ni dah pening kepala. Dia senang ni sebenarnya tapi jadi pening. Sekarang cikgu nak ingatkan awak, kalau nak belajar ni jangan pening dulu baru belajar. Dia kena belajar dulu baru pening. Jangan terbalik. Okey. Okey, next. Kita tengok contoh 9. Okey, tulis hubungan dengan menggunakan simbol berubah secara langsung dan persamaan bagi setiap berikut. Okey, P berubah secara langsung dengan Q dan R. Senang. Buatlah ni P berubah secara langsung dengan Q punca kuasa R. So, ubah jadi K. Ubah P sama dengan K, Q punca kuasa R. Okay, P sama dengan K, Q punca kuasa R. Macam tu je. Sebab dia kata berubah secara langsung. Okay, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. So, jadilah Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2, X kuasa 3. So, persamaan jadi Y sama dengan K, W kuasa 2, X kuasa 3. Okey, senang. Okey, C. Isi padu V berubah secara langsung dengan luas kerata rentas A dan tingginya. Okey, so V berubah secara langsung dengan AH. Jadilah V sama dengan KAH. Ubah saja K kan. Bila ada sama dengan, confirm kena ada K. Okey, last. Jisim W sebagai batang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan badan P kuasa 2 diameter tapaknya D. Laju juga baca. Kalau tak faham, ulang balik. Okey, W berubah secara langsung dengan PD kuasa 2. So, ubah dia letak saja K jadi W sama dengan K PD kuasa 2. Okey. Okey, next tengok contoh 11. Okey, contoh 11. Tenaga keupayaan graviti E bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M. Percutan graviti G M S kuasa negatif 2 dan kedudukannya pada ketinggian H. Diberi bahawa E197 apabila M4, G sama dengan 9.81 dan H sama dengan 5. Tulis persamaan yang menghubungkan E, M, G, H. Okey, ini ingat ubahan secara langsung. Tengok contoh 10. Contoh 10 yang diberi, dia dah bagi terus. Okey, ini tak bagi. So, awak kena buat sendiri. Okey, dia kata E bagi satu objek berubah secara langsung dengan jisim M. Percutan graviti G dan kedudukan pada tinggi H. So, maksudnya dia berubah. Dia bergabung banyak-banyak. So, tak payah tengok sini lah. Cikgu buat kat sini Okey, E sama dengan M. Berubah dengan jisim. Berubah dengan percutan. Berubah dengan tinggi. Ni jangan confuse MS negatif 2 ni dia punya unit. So tak payah nak confuse sangat. Ni macam ni MKG. Ni dia punya unit. M ni HM meter ni pun dia punya unit. Ni tak payah pening-pening sangat. Baca betul-betul, tengok betul-betul. Okey. So, dah dapat. Sorry. Cikgu ni asyik tersasul je daripada tadi. Aduh, Apa cikgu salah? Kita tengok apa cikgu salah.
Siapa yang dapat kena pasti cikgu salah tu memang bagus. Ni cikgu salah, ni. Mana boleh tak sama dengan. Kena letak apa dulu? Kena letak simbol ni dulu, berubah siap langsung dulu. Ni, berubah siap langsung dengan MGH. Barulah boleh tukar jadi persamaan sama dengan letak K. Macam tu. Okey. Okey, dia kata diberi bahawa E197, M4, G91 dan H5. Tuliskan satu-satu persamaan EMGH. Okey, dia suruh tulis persamaan. Dia dah bagi E. Kalau dalam keadaan macam ni, awak kena buat kotak banyak. Tapi tak payah buat kotak pun tak apa patutnya. Sebab dia bagi satu nilai je kan. Okey. Tak payahlah. Semua cikgu kena tulis lah. E dia bagi 197. M dia bagi 4. G dia bagi 9.81 dan H dia bagi 5. Okey, masukkan semua dalam ni supaya untuk mencari nilai K. Okey, masukkan E. 197 sama dengan K, M 4, G 9.81, H 5. Cikgu kalau tak buat kurungan buat darab-darab boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu buat macam ni. Lagi simple. Okey, selesaikan dulu. 4 darab 9.87. 81 darab 5. So dapat 196.2. Okey, pindah sini jadi bahagi. 196.2 sama dengan K. So dapatlah K sama dengan 1.00. Okey, so dapat 1.004. Kalkulator tulis 1.004. So, panjang-panjang kan? So, ambil saja. Sebab dia punya kosong-kosong tu, sebab dia punya kosong-kosong ni banyak, belakang dia 2, so awak ambil depan saja, ambil 1 saja. Tak payah tulis 1.00. Okey, 1 saja. So, marker, ada tulis marker. Ni, dia tulis marker ataupun awak buat 3 titik tilik. Kesimpulannya, E sama dengan 1 MGH. K tu jadi 1. Boleh tak kalau tak tulis 1 ni? Boleh. Sebab 1 ni selalunya dalam mana-mana perkiraan kita mana ada kita tuliskan. Okay. Settle. Okay, next. Dah habis dah. Dah habis dah. Okay, so. Dalam menyelesaikan masalah ni, tak banyak pun contoh dia bagi. Dalam buku teks awak pun tak banyak cikgu rasa. Cikgu ambil ni lah maksudnya. Okey, betul. So, contoh dalam contoh sampai contoh 11 je. So, buat latihan. Latihan kediri 1.1 dalam buku teks awak. Okey, muka surat 14. Okey, soalan nombor 4, 5, 6, 7, 8. Walaupun kali ni contoh tak banyak. Contoh cikgu terangkan kat awak tak banyak contoh yang cikgu bagi kan. Contoh 10 dengan 11 saja. Tetapi, lebih kurang sama je dengan sebelum ni. Sebab cikgu dah bincang awak punya soalan tadi banyak kan. Cuma ingat yang sebelum ni dia berubah secara langsung antara satu dengan satu saja. Sekarang ni, ubahan gabungan maksudnya dia gabung ataupun dia tercantum maksudnya dia cantum, dia gabung banyak-banyak. Okey, ada 3, ada 4, ada 2, ada lebih daripada tu. Okey, yang penting baca soalan betul-betul. Kalau baca soalan betul-betul mesti boleh jawab. Okey, macam biasa jawab soalan dalam buku dan hantar jawapan awak dalam grup Telegram kita ataupun dalam link yang cikgu bagi, link Google Drive yang cikgu bagi. Dan jangan lupa tolong isi cikgu punya Google Form untuk kehadiran kelas hari ni. Once awak dah tengok video cikgu ni, maksudnya awak dah hadir dan tolong isi kehadiran. Dan hantar jawapan dan isi juga dalam Google Form tu yang awak dah hantar jawapan awak bila. Okey, cikgu akan semak jawapan dan cikgu akan simpan sebab bukti-bukti ni semua cikgu akan simpan tau. Cikgu kena hantar dekat pengetua. So jangan awak ingat awak tak buat kerja, awak senang. Mesti buat kerja. Ni semua adalah untuk awak, bukan untuk cikgu. Cikgu dah mengajar, awak belajar, awak yang pandai, awak yang berjaya. Cikgu dah tak ambil SPM. Yang ambil SPM ni awak. Okey, faham? Okey? Okey, jumpa lagi. Cikgu nak pergi kelas ni. Nak ajar abang-abang awak pula. SPM tahun ni tak habis lagi ni. Okey? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.